Saya Gauri Tanasegan dari SK Bandar Sunway. So saya ingin membentangkan kajian tindakan saya iaitu menggunakan kaedah rama-rama untuk meningkatkan kemahiran dan penguasaan konsep penolakan dengan pengumpulan semula bagi topik masa. Next. Okay, so ini adalah topik saya. Okay, next. Next. Okay, daripada tajuk saya mungkin anda boleh dapat clue yang saya membuat satu inovasi daripada bentuk rama-rama. So saya dah di sini saya disebutkan inovasi saya dibuat di satu sekolah kebangsaan di daerah Petaling Perdana dan fokus utama saya adalah masalah penolakan yang melibatkan pengumpulan semula bagi topik masa dan waktu. So bukan fokus pada penolakan pengumpulan semula tetapi pengumpulan semula bagi topik masa dan waktu. So saya mengkaji dengan menggunakan kaedah rama-rama saya supaya murid-murid saya memahami apa konsep penolakan masa yang melibatkan topik masa dan waktu. Next. Next. Okay. So kumpulan sasaran saya adalah murid tahun 6 yang terdiri daripada 32 orang pelajar iaitu 16 orang murid perempuan dan 16 murid lelaki. Next. Next. Okay. So daripada data yang saya mendapati daripada pra-ujian saya, murid dua kesalahan murid adalah satu mereka menggunakan perkaitan masa yang salah. Kenapa ini adalah daripada tahun 3 tahun 2 mereka biasa dengan 1 jam bersamaan dengan 60 minit. 1 minit bersamaan dengan 60 saat. So semua 60 60 60. So bila move kepada perkaitan yang lain, contohnya satu hari bersamaan dengan 24 jam, satu minggu bersamaan dengan 7 hari. So mereka confused dengan perkaitan masa yang sepatutnya mereka guna. Dan lagi satu adalah mereka masih stick dengan konsep nilai bulat. So, contohnya kita membawah akan jadi 10. Mereka terus tulis 1. Jadi dia dalam contoh yang saya bagi tu 11 mereka potong jadi 10 pula. So itu saya nak membagi tahu murid yang itu adalah salah. Itu adalah dua salah yang saya didapati daripada kumpulan saya. Okay, next. Okey, ini adalah inovasi yang saya bina. Satu bentuk rama-rama. Okey, kenapa saya pilih ini adalah mereka suka, sejak kanak-kanak memang suka benda yang sekelilingi mereka dan itu mewarna-warni. Tak ada seorang pun yang tak suka rama-rama. So itulah sebabnya saya memilih. So dia ada dua bahagian. So bahagian atas digunakan untuk soalan dan bahagian bawah itu, badan tu akan digunakan untuk mengubah suai soalan. Sebab memang cikgu-cikgu lain ataupun cikgu saya zaman dulu memang suruh kita tukar. Tapi bila tukar terus tulis di atas juga masih didapati murid walaupun tulis dengan betul mereka masih buat salah. So saya menggunakan sayap yang di bawah tu, bahagian di bawah untuk mengubah suai soalan dia. Okay, next. Saya bagi contoh. Okey. So contoh yang saya diberi adalah 3 hari bersamaan dengan 3 hari 12 jam tolak 1 hari 14 jam. Murid diminta untuk tengok dulu. 12 jam boleh tak tolak dengan 14 jam tu? So, next. So saya akan minta murid garis dulu apakah perkaitan yang ditulis dan tulis dekat sesungut mereka yang bulat tu perkaitan hari dan jam dan bulatkan perkaitan yang mereka kena guna. Okay, next. Okay, di sini mereka dah tulis 3 hari 12 jam tolak 1 hari 14 jam. So mereka akan refer pada badan mereka yang dekat tengah-tengah tu 1 hari 24 jam. So mereka akan tengok 12 tak boleh tolak 14, 12 tak boleh tolak 14. So mereka akan pinjam ataupun mengumpul daripada hari dan bawa 24.
tambah 24. So next. So ubah suai di bawah. So 24 tambah 12, 36. Tolak dengan 1, 14. So mereka boleh tolak seperti biasa. So next. So ini adalah dapatan kajian saya. Kalau anda memperhatikan, memang setiap pra-ujian dengan Pasca, saya memberikan setiap perkaitan 3 soalan. So total 9 soalan dan saya nak cek. Bila saya cek tu, hanya 3 orang sahaja yang dapat semua betul. Daripada 32 orang tu. So bila saya dah mengajar inovasi saya mengajar 4 kali. Mula-mula saya dulu kena memperkenalkan kaedah saya. Then saya mengambil 3 hari untuk setiap satu perkaitan tu. So bila dah train, then I bagi ujian pasca pula, memang saya terkagum dengan dapatan ataupun pencapaian murid saya. Okay, next. Okay, ini adalah skor ujian saya, assessment data saya untuk pra-ujian. Di sini anda boleh tengok yang murid ke-29 tu dia buat salah dalam tambah yang tadi saya tunjukkan. Bila mereka tambah kat situ pun mungkin ada kesalahan. So itu je kesalahan dia yang murid 29 tu. Then the next one, pasca. Next slide. Okay, so yang ini ada catatan sikit di mana murid ada yang tak dapat datang, ada yang dah masuk pertandingan. So, saya tak dapat buat. Tapi lepas PKP saya dah masih buat dan saya memang kagum bahawa murid saya still remember. Nampak aja topik masa dan waktu cikgu nak lukis bentuk rama-rama kan. So, I memang rasa macam wow, mereka masih ingat walaupun dah 3 bulan gap tu. So ini adalah dapatan daripada ujian pasca. So next. Okay, ini adalah contoh hasil kerja murid untuk ujian ujian pra. Next. So ini adalah pasca. Mungkin anda boleh tanya saya, tengah-tengah tu murid tahun 6, cikgu nak bagi ke macam tu? Tidak, I just masuk, I punya bentuk, I bagi. Bila masuk pergi latihan, mereka tulis sendiri. Apa perkaitan dia? Okey, 1 minggu. 1 minggu bersama dengan 7 hari. So itu adalah murid tu dan apa yang mereka faham. Okey, next. Okey, ini bila I temu bual dengan murid, okey awak faham tak? Mereka boleh dengan flow, mereka boleh bagi tahu. Kenapa mereka boleh bagi tahu? Itu adalah sebab mereka dah faham konsep tu. Okey, next. Respon, saya tanya apa respon murid. Okay, next. Saya dapat 2 respon. Next. Okay, mereka dah bagi tahu saya, cikgu ni sangat senang. Boleh tak saya ajar adik-adik saya? Lepas tu mereka cakap, exam nanti saya buat ni ya. Then ada yang macam, cikgu okay saya dah buat. Saya tolong kawan saya. So memang memotivasikan mereka. Okay, potensi I boleh sebahkan dekat orang lain adalah cikgu-cikgu murid tahun 4, tahun 5, tahun 6 boleh diguna. Boleh juga digunakan untuk tahun 3 sebab nanti mereka akan senang nak guna untuk next one. So boleh juga digunakan dalam topik lain, ukuran panjang, gisim. So mungkin rama-rama ni boleh digunakan dalam penulisan karangan, maksudnya subjek lain lah. So itu sahaja daripada saya. Thank you atas peluang yang diberi. Okey, terima kasih cikgu kerana cikgu telah menerangkan dengan sehabis jelas mengenai cara menggunakan teknik rama-rama ini yang semua murid suka dan mereka boleh relate ya, dan bila mereka rasa macam mereka happy, mereka memang faham dan memang menjadi satu testimoni yang sangat baik bila mereka boleh faham 3 bulan seterusnya. Dan terima kasih juga kerana telah memberi beberapa next steps ya untuk bahagian ni. Ada tak murid-murid mengambil masa yang lama bila hendak menjawab soalan? Kerana biasa untuk matematik kan
kita memerlukan masa yang singkat untuk memastikan mereka dapat jawapan. Jadi bila mereka buat semua ni, ada tak mereka membazirkan masa sedikit? Puan? Cikgu Gauri, itu adalah soalan kepada cikgu. Mungkin ada cikgu-cikgu antara kita yang mungkin tertanya-tanya nak lukis rama-rama tu, adakah yang membazirkan masa? First of all, bila saya nak ajar memang ambil sedikit masa. Memang mereka nak ajar murid, nak catch up tu memang ambil masa. Tapi bila macam the next mungkin the second lesson, third lesson, I boleh nampak masa yang dia ambil tu memang sikap. I dah ajar, okay tak payah lukis cantik-cantik pun. Tiga terbalik, tengah-tengah 2 bulat. So memang first time mereka nak lukis, cikgu saya nak cantik-cantik. Bila dah terima kejayaan tu, kepeluangan tu, mereka tak kisah tentang bentuk tu. Janji bentuk tu ada, mereka masuk dapat jawapan tu. Itu yang menjadikan masa yang diambil tu jadi singkat. Untuk pengetahuan semua, untuk ujian pasca tu, masa yang saya bagi ialah hanya 10 minit. Di mana 1 minit untuk 9 minit untuk 9 soalan dan 1 minit untuk mereka cek balik. Dan lepas COVID, lepas pasca dalam bulan 8, saya cek balik, didapati mereka boleh siapkan sebelum 10 minit. Oh, okay. That's very good.